يمشون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول. فكرك واختيار رداه ما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. فكرك واختيار رداه ما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الذنوب. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعى والطمع جنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء
طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام القدالة المعاونة والمظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وعليك ببر الوالدين فإنه من أوجب الواجبات dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua yang demikian itu sewajib-wajib kewajiban, yakni di antara kewajiban terpenting adalah berbakti kepada orang tua. Wa iyyaka wa uquqahuma, dan hati-hati kamu daripada derhaka kepada keduanya. Fa innahu min akbaril kabair, sesungguhnya derhaka kepada kedua ibu bapa adalah termasuk dosa-dosa besar. Yakni dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah derhaka kepada kedua ibu bapa. Qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman, Tuhanmu telah menentukan agar tidaklah kamu menyembah selain kepadanya dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua ibu bapa. Wallati ba'daha qala ta'ala anishkur li wa liwalidayka. Allah berfirman, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Fanzur kaifa qarana al-amra bil ihsani ilayhima bi tauhidihi wa syukrahuma bi syukrihi fa'alayka bi ibtigha'i mardatihima wa imtithali amrihima ma lam yakun ma'siyah. Cuba tengok pada ayat di atas, kata Imam Al-Haddad, bagaimana Allah meletakkan perintahnya untuk menyembah kepada Allah dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah juga meletakkan pada ayat ini untuk berterima kasih kepada Allah lalu berterima kasih kepada orang tua. Maka hendaklah kamu berusaha mencari ridha kedua orang tua kamu. Hendaklah kamu mentaati perintah keduanya selagi mana perintah itu tidak membawa maksiat. Wajtinabu nahyihima ma lam yakun ta'atun wajibah. Dan hendaklah kamu mengikuti apa yang telah dilarang oleh kedua orang tua kamu selagi larangan itu tidak menyentuh kewajiban dan ketaatan kepada Allah. Wa bi itharihima ala nafsik, dan hendaklah kamu mendahulukan kedua orang tua kamu berbandingkan diri kamu sendiri. Wa taqdimi mahamatihima ala muhimmatihima ala muhimmatik, dan hendaklah kamu mendahulukan kepentingan kedua orang tua kamu berbandingkan kepentingan kamu. Bahagian daripada dosa besar adalah derhaka kepada orang tua. Bahagian daripada taat dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kedudukan orang tuanya. Maka Nabi menjawab, kedua orang tua kamu, syurga kamu atau neraka kamu. yakni syurga kamu kalau kamu berbakti, neraka kamu kalau kamu derhaka. Ya Allah, sehingga bagi mereka yang dianugerahkan oleh Allah masih mempunyai orang tua,
telah mempunyai syurga di rumahnya pada masa yang sama boleh jadi neraka bila anak tidak hormat, tidak berbakti kepada orang tua. Alangkah ruginya seseorang kalau syurga, alangkah ruginya seseorang bila syurga depan mata yang adalah orang tersebut. La ilaha illallah. Oleh sebab yang demikian, bila pandang kepada orang tua, pandanglah di sebalik ketaatan kepadanya, syurga sedang menanti. Namun, walaupun dalam kita berbuat taat kepada orang tua ini, cabarannya ada. Kita kena sabar, kita kena lapangkan masa, kita kena berkorban tenaga, kita kena berkorban harta, berkorban segala-galanya. Ya, syurga itu harganya bukan murah. Syurga itu mahal. Syurga itu amat berharga. Dan orang itu kalau tahu yang dicari itu berharga, pastinya dia akan menganggap ringan apa yang dikorbankan sebesar apapun. Idza azumal matlub istakhaffa ma badal. Kalau yang dicari itu perkara besar, maka yang dikorbankan itu akan dianggap kecil. Orang pergi memancing ikan, ya kan? Diambil umpan ikan itu kan kecil, mungkin cacing kecil pun harga. Dapat ikan besar, ya kan? Yang dikorbankan ikan kecil atau pancing itu kecil. Umpannya kecil, yang dapat ikan besar. Faham tu? Maknanya yang dikorbankan itu kecil, yang didapat adalah perkara yang besar. Menganggap kecil pengorbanan bila yang didapat daripada hasil pengorbanan itu adalah besar. La ilaha illallah. Tengok bagaimana Allah meletakkan pada ayat ini berbakti kepada orang tua. Terus setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah berbakti kepada orang tua, perintah untuk bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur berterima kasih kepada orang tua, yakni berdampingan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua dan berterima kasih kepada keduanya. Macam mana berterima kasih kepada orang tua? Adakah wahai ayah, thank you, syukran, jazakallah khair, mak, thank you, apa itu? Faham tak? Bukan dengan kata-kata. Bukan terima kasih saja. Terima kasih maksudnya hormat, bakti, taat, layan. Mesti ada masa untuk orang tua. Tak ada masa sibuk. Meeting, esok nak keluar negara, esok begini, esok. Bila ada datang arah daripada orang tua, marhaba, sami'na wa ata'na. Faham tu? Supaya apa yang kita buat kepada orang tua, itu juga yang akan dibuat oleh anak-anak kita terhadap kita. Birru akan berbakti kepada kamu, anak-anak kamu. La ilaha illallah wa min al-uquq an tu'dhihima biqat'i ma tastati'u isalahu min al-ma'ruf ilayhima. Bahagian daripada sifat derhaka kepada kedua orang tua, ya, dengan memutuskan apa yang kamu mampu untuk kamu beri kepadanya daripada kebaikan. Fakaifa bi taqtibil wajhi wal intihar lahuma. Apatah lagi dengan kamu menampakkan wajah marah atau mengangkat suara kepada keduanya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, yujadu rihul jannah min masirati alfi 'am. ولا يجده عاق ولا قاطع رحيم ولا شيخ زانين ولا مسبل إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين. Baginda bersabda,
Syurga ini ada aromanya, ada baunya. Yang boleh dihidu, dicium bau itu dalam jarak 1000 tahun. Belum sampai ke syurga 1000 tahun, baunya sudah dapat dicium, wangi. Tetapi bagi orang yang derhaka, tak akan mencium bau syurga. Yang derhaka kepada orang tua tak akan cium. Yang memutuskan tali silaturahim demikian. Orang tua yang berzina, yakni sudah berusia tua pun masih berzina. Dan orang yang melabuhkan kain pelekatnya karena sombong, karena sifat al-kibriya, kegagahan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya Allah, kalau bau syurga saja tak dapat dicium, macam mana nak masuk syurga? Tak dapat dicium pun itu dalam jarak 1000 tahun tak dapat menciumnya. Berapa? Ya Allah, kita punya umur pun tak sampai 100 tahun. Kalaupun ada umur pun lebih-lebih sikit pun juga. Ini syurga jaraknya sebelum 1000 tahun pun dapat dihidup. Akan tetapi diharamkan untuk mendapat baunya. Apatah lagi nak masuk ke dalamnya orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Faham Tom? Khususnya pada para pelajar yang masih ada orang tua, mereka itu adalah syurga bagi kamu semua. Bila dapat ditunaikan haknya. Apa tujuan daripada orang tua menghantarkan anak-anak pergi belajar? Ya untuk belajar, bukan untuk main-main. Untuk mengulang kaji, untuk menghafal, untuk mutala'ah, untuk hadir kelas on time, untuk rajin. Untuk berjaya dalam exam, untuk menjadi orang yang berjaya di kemudian hari, yang dapat menyejukkan perasaan hati dan orang tua. Berapa ramai daripada orang tua sudah menyukolahkan anaknya, menghantarkan anaknya berjaya sampai mendapatkan gelar pun, dapat gelaran pun, ijazah pun, degree pun sudah dapat pun juga master, mungkin sampai PhD, mungkin jadi doktor, mungkin jadi businessman. Tapi dah berjaya, tak ingat kepada orang tuanya. Dah sukses, tak ingat kepada orang tuanya. Berjaya macam mana orang itu? Untuk apa kejayaan di dunia bila mengundang malapetaka nanti di akhirat? Faham? Kita nak berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Itu yang kita harapkan. Yang berjaya di akhirat pasti berjaya di dunia. Yang berjaya di dunia belum tentu berjaya di akhirat. لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى من أصبح مرضيا لوالديه مسخطا لي فأنا عنه راض ومن أصبح مسخطا لوالديه مرضيا لي فأنا عنه ساخط. Dalam hadis yang lain boleh bersabda, barang siapa yang di pagi hari membuat kedua orang tuanya ridha dan membawa murka kepada aku, maka aku akan ridha kepadanya karena orang tuanya ridha. Dan barang siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya murka kepadanya dengan membuat aku ridha, maka aku pun akan murka kepadanya karena orang tuanya murka kepadanya. Hadis ini ingin memberitahukan bahwasanya betapa pentingnya seseorang anak untuk mendapatkan ridha Allah melalui ridha orang tua. Dan bagaimana seorang itu akan mendapat murka Allah dengan murka orang tua. Terkadang seseorang itu ahli ibadah, tapi kalau dia bikin orang tuanya murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Tahukah ada satu cerita itu kan, cerita siapa namanya, Juraij. Juraij ada seorang ibu. Ketika itu Juraij sedang salat. Lalu kemudian ibunya panggil, Juraij. Kata Juraij dalam salatnya itu dia bercakap dalam hatinya, ya Allah, aku habiskan dulu salat, kemudian aku jawab panggilan ibu, atau aku terus
jawab panggilan ibu dan batalkan salat. Dia pilih aku nak sambung salat. Panggil lagi oleh ibunya, Juraij. Sampai beberapa kali panggil, Juraij menunggu habis salat untuk menjawab panggilan ibu. Ibunya marah. Lalu ibunya mendoakan dengan doa yang tak baik. Semoga Juraij diduga dengan dugaan, yakni dengan satu musibah. Musibahnya berupa fitnah yang memalukan. Maka doa si ibu tadi dikabulkan oleh Allah sehingga Juraij dituduh berzina dengan seorang wanita. Seorang wanita report, bagi tahu, saya ini sudah hamil, kata wanita tu. Katanya siapa yang menghamili? Katanya Juraij. Oh, Juraij yang ahli ibadah tu. Orang kampung pergi Juraij. Naik ke tempat peribadatan Juraij yang ada di atas bukit. Maka Juraij dipukul, dikeroyok. Tempat peribadatannya dirobohkan. Ini dianggap bersembunyi di sebalik ibadahnya dengan perbuatan menodai kehormatan wanita itu. Maka Juraij ketika tertanya-tanya apa sebab dirinya dipukul, baru diberitahu kalau dirinya dituduh berzina dengan seorang wanita. Maka dia teringat akan kata-kata dan doa ibunya. Allah. Memanglah tak baiklah seorang ibu mendoakan kepada anaknya dengan doa seperti itu. Tapi dalam keadaan nada marah si ibu tadi itu, sehingga terkeluar doa-doa seperti tadi dan menjadi kenyataan. Maka dalam hal ini kata Juraij, dia mengatakan, tunggulah sampai wanita tadi itu melahirkan. Sebelum kau jatuhi hukuman kepada aku. Maka ditunggu sampai wanita itu melahirkan. Setelah melahirkan, bayi itu dibawa kepada Juraij. Daripada tubuh si bayi tadi, dengan tangannya, lalu mengatakan, kamu ini anak siapa? Bayi tadi menjawab, saya adalah anak kepada Fulan Ar-Ra'i. Seorang pengembala kambing. Jaiban itu semua orang kampung menyadari, mengakui kesilapan mereka. Terbukti tuduhan itu adalah tidak benar kepada Juraij. Lalu mereka pun datang kepada Juraij memohon maaf dan meminta agar supaya tempat peribadatan Juraij yang sudah dirobohkan tadi untuk dibangun balik, dibuat daripada emas oleh orang kampung. Maka Juraij tak mau nak dibuat seperti sedia kala. Tempat itu menjadi tempat ibadah bagi Juraij. Maka dibangunlah tempat tersebut. Yang menjadi pokok di sini adalah ketika Juraij itu sedang beribadah, lalu ibunya memanggil berkali-kali tak dijawab, ibunya pun murka dan berdoa, maka berlakulah apa yang menjadi doa kepada ibu tadi terhadap anaknya. Ya, dalam hal ini, satu, memang tak bolehlah, tak layak seorang ibu mendoakan dengan doa yang tak baik untuk anaknya. Tetapi itu dilakukan dalam keadaan tak dapat mengawal si ibu. Selagi masih sedar, jangan sekali-kali ibu mendoakan yang tak baik kepada anak. Pada masa yang sama, si anak itu bila dipanggil oleh ibunya, segera jawab. Jangan diam. Jangan pura-pura tak dengar. Jangan kalau dah tahu ibunya panggil ni, mesti disuruh beli beras. Atau disuruh beli minyak goreng. Atau disuruh ini, disuruh itu. Kasih kuat dia punya earphone, letak dalam telinga, kasih full dia punya volume. Supaya apa? Supaya tak dengar. Ini bahagian daripada derhaka juga kepada orang tua. Kata orang, lu pikir yang di atas tak tahu ke? Jangan dianggap yang maha kuasa tak tahu. Tahu apa kita nak buat, apa kita nak tipu, apa muslihat yang kita nak buat.
Walaupun kita kononnya boleh berjaya tipu orang, yang maha kuasa, tak ada siapa yang boleh menipu. Faham tak? Dan dalam hal ini perhatikan hak orang tua, diberikan perhatian, dipanggil segera. Apa saja yang kita sibukkan, tinggalkan sesaat. Kalau ada hal-hal yang emergency memang tak boleh itu tinggalkan. Ibu tunggu sekejap ibu ya. Masih nak ini ya. Agaknya panggilan tu kalau boleh jawab ibu tu boleh menunggu, okey. Kalau tidak, tinggalkan segala-galanya. Jangan sampai orang tua kalau panggil 2-3 kali. Sekali panggil terus lompat datang. Faham tak? Sejauh mana kita berbakti kepada kita punya orang tua, sejauh itu anak kita akan berbakti kepada kita. Wa yanbaghi lil walid an yu'ina waladahu ala birrihi. Dan seharusnya bagi seorang tua membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Bi'adam al-istighsa'i alaihi fi talab al-huquq. Dengan tidaklah orang tua itu terlalu menuntut akan hak. Wala siyama fi hadzal zaman, khususnya di zaman ini. Alladhi azza fihi wujudul birr, di mana sangat jarang sekali bakti anak kepada orang tua. Wa amma fihi wujudul syarr, di mana juga ramainya perbuatan-perbuatan kejahatan. Wa sara al-walidu ya'uddu abarra auladihi man lam yusi ilaihi minhum. Sehingga di zaman yang buruk ini, orang tua sudah akan menganggap anaknya itu berbakti jika anak tidak menyakiti orang tua. Ya Allah, zaman apa kalau sudah sampai pada peringkat itu. Walaupun yang namanya bakti itu kan, bukan tak bikin hal dah wajib itu, tak perlu untuk dikatakan bakti. Yang dikatakan bakti itu layan, hormat, beri nafkah, kalau sakit dibantu, kalau memerlukan bantuan didahulukan, dijaga perasaannya, itu bakti. Kalau sekedar tidak menyakiti kepada orang tua, itu sudah perkara yang sudah sangat jelas. Tapi di satu zaman orang tua pun akan bersyukur dah, berterima kasih kepada Allah kalau anaknya tak bikin hal. Bermakna apa? Di akhir zaman macam zaman kita sekarang ini, ramai orang, anak bukan hanya tak hormat kepada orang tua, bukan hanya tak beri nafkah kepada orang tua, bukan hanya tak layan kepada orang tua, justru menjadi beban kepada orang tuanya. Justru menyebabkan sakit hati orang tuanya. Jadi sebab pusing orang tuanya. Buat hal dadah, masuk penjara yang pening orang tua. Terlibat dalam golongan pihak-pihak yang social problem yang akan berhadapan untuk mengeluarkan berhadapan dengan polis, dengan mahkamah orang tuanya. Bila berlaku bully di sekolah, orang tuanya akan berhadapan dengan guru besar, anaknya bully anak orang. La hawla wa la quwwata illa billah. Anak buat hal, merokok dekat madrasah contohnya. Skors oleh guru besar. Bukan ke atas kia lah, mungkin tempat lain kot. Harap-harap dekat atas kita adalah orang tuanya pun juga kecewa, sedih. Macam mana aku punya anak ini? La. Jangan begitu. Satu hari anda pun akan jadi orang tua. Satu hari akan jadi ayah. Satu hari akan jadi ibu. Macam mana perasaan kita kalau anak kita buat macam tu? Anggaplah kita dah jadi dewasa, ada anak buat hal yang bikin berat, pening hati kepala orang tua. Macam mana agaknya? Faham tak? La ilaha illallah. Tanda-tanda kiamat, banyaknya anak derhaka kepada orang tua. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dididik, diberitahu, diajarkan, disekolahkan, diajarkan ilmu adab khusus. Bila berjalan dengan orang tua, jangan berhadapan. Bila makan bersama dengan orang tua, jangan mula makan dulu sebelum orang tua mula makan. Bila datang ke rumah nak masuk, bila nak duduk di kursi, tunggu dulu orang tua duduk sebelum anak. Itu baru adab kepada orang tua. Kalau panggil kepada orang tuanya, jangan panggil namanya langsung. Zaman kita sekarang panggil you, I. Bapa dengan anak. You nak ke mana? I nak pergi ke office. Abi, Ummi. Kan? Faham tu? Ada perlu untuk kita jaga adab kepada orang tua. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita bakti kepada orang tua yang masih hidup atau yang sudah wafat. Ambil peluang sementara masih ada orang tua, jaga, layan, hormat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk dapat berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah pergi. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bakti kita itu sebab untuk kita masuk syurga bersama dengan orang tua kita dan orang-orang kita sayang. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rasulullah. Wa ahli baiti ashabi dzurriyyati mata nazar wa Abdullah bin Abdul Allah darajat jannah wa nafsala wa al-akhirah. Ana sallallahu alaihi wa sallam la yafana bima ta'lamna. Allahumma salli ala sayyidina wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلينا انك تقبل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القتل وانثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلات قيا ولا ما نحظى بالخير نفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل الشؤون واقرب بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المن وفي رستوران تكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا دخل رضا نفسه في مداد كلماته. تقبل الله منكم.